bertemu kembali tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, jadi pada kali ini saya akan teruskan Saya akan membawa kepada tuan-tuan dan puan-puan peraturan-peraturan lain yang telah pun dibuat oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia Seterusnya kita akan melihat kepada peraturan-peraturan koperasi Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan ataupun MPKK 2010 Yang mana kalau kita lihat penubuhan Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan ini adalah mempunyai fungsi-fungsinya seperti yang berikut Jadi antaranya adalah untuk mewujudkan suatu forum bagi menentukan hala tuju pembangunan pergerakan koperasi Dan selain daripada itu, majlis ini juga adalah bertujuan untuk menyelaras dan mempertingkatkan kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dalam membangunkan pergerakan koperasi. Selain daripada itu juga, majlis ini bertindak sebagai satu forum untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan pembangunan koperasi serta menimbang dan mengendoskan apa-apa cadangan penambahbaikan kepada dasar koperasi negara dan antara lainnya juga menimbang dan mencadangkan program latihan, kemahiran dan pendidikan koperasi ke arah peningkatan perniagaan keusahawanan koperasi dan antara lainnya juga majlis ini bertujuan untuk menjalankan fungsi-fungsi lain yang telah pun dipersetujui oleh pengerusi Jadi sekadar untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan di dalam peraturan ini juga ada diterangkan keanggotaan untuk majlis ini yang mana antaranya adalah terdiri daripada anggota yang berikut iaitu menteri sebagai pengerusi ahli majlis mesyuarat atau pewakil kerajaan negeri yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi pembangunan koperasi, ketua setiausaha perbendaharaan kewangan ataupun wakilnya ketua pengarah unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri ketua setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Dan juga kalau kita lihat adalah komposisi-komposisi yang lain bagi membentuk keanggotaan sesebuah majlis perundingan ini. Yang ini tuan-tuan boleh lihat dengan lebih lanjut di dalam peruntukan peraturan tersebut Baiklah, kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan dengan peraturan yang lain pula kita akan beralih kepada peraturan-peraturan koperasi fee 2010. Jadi apabila kita membincangkan tentang fee ni tuan-tuan dan puan-puan tentulah dia berkenaan dengan bayaran-bayaran yang telah pun ditetapkan untuk dibayar kepada pihak-pihak yang berkaitan. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan di dalam peraturan-peraturan fee ini ada jadual pertama yang telah pun menetapkan kadar-kadar fee yang harus dibayar sebagai contohnya kalau saya boleh kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai contoh berkenaan dengan pendaftaran suatu koperasi dan undang-undang kecil di bawah subsection 7 kalau kita nak daftar koperasi berserta dengan undang-undang kecil dia, berapa kita kena bayar amountnya adalah sebanyak RM100 dan sebagai contoh katakan kalau kita nak membuat pemeriksaan dokumen pendaftaran untuk mendapatkan maklumat-maklumat tentang koperasi tentang nama koperasi, fungsi dan status senarai anggota lembaga, semuanya ada kadar yang ditetapkan, fee yang telah pun ditetapkan pembayarannya, berapa yang harus dibayar Jadi sebagai contoh, untuk mendapatkan pemeriksaan dokumen pendaftaran bagi maklumat am koperasi sebagai contoh nama, alamat dan sebagainya perlu membayar amount sebanyak RM10 dan juga RM30 untuk mendapatkan maklumat tentang fungsi dan status dan RM30 untuk pembayaran untuk mendapatkan maklumat tentang senarai anggota lembaga dan antara kadar-kadar bayaran lain kalau saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sebagai contohnya untuk memberi kelulusan mengaudit kepada jawatan juru audit di bawah seksyen 61 Akta Koperasi ini adalah bagi juru audit luar adalah sebanyak RM200 Dan di sini kita memang akan lihat tuan-tuan puan-puan semuanya ada di dalam jadual iaitu di dalam jadual pertama yang telah pun ditetapkan di dalam peraturan-peraturan fee ini. Dan sebagai contoh untuk kita mendapatkan kit pendaftaran kita perlu membuat pembayaran sebanyak RM50 Jadi kesemuanya ada dinyatakan di dalam jadual ini yang mana tuan-tuan boleh lihat dengan lebih terperinci di dalam peraturan-peraturan koperasi fee ini Dan ada
juga kadar fee yang ditetapkan ya, sekiranya kalau kita hendak memfailkan sesuatu rujukan pertikaian ke Suruhanjaya, dan juga ada jadual kedua ya yang menerangkan tentang kadar pembayaran fee pengauditan bagi pegawai SKM yang dilantik untuk menjadi juruaudit ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan dengan peraturan yang seterusnya, iaitu kita mempunyai juga ya peraturan-peraturan koperasi pengkompaunan kesalahan 2010 ya. Jadi untuk peraturan-peraturan koperasi pengkompaunan kesalahan ini, dia menerangkan tentang satu tata cara ya, bagaimanakah untuk mengkompaun kesalahan ya. Sebab kalau kita lihat ya, ayat di dalam peraturan itu menyatakan bahawa pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subsection 86(2)V dan section 93 ya, Suruhanjaya dengan kelulusan menteri boleh membuat peraturan berkaitan dengan peraturan koperasi pengkompaun ini ya. Dan tujuannya ya adalah yang mana ia nyatakan bahawa semua kesalahan yang dilakukan di bawah akta ini ya, akta ini bermakna Akta Koperasi 1993, dan mana-mana peraturan-peraturan dan perintah yang dibuat di bawah akta ini adalah ditetapkan sebagai satu kesalahan boleh compound ya. Dan untuk tawaran mengkompaun ini juga tuan-tuan dan puan-puan ya, ada dinyatakan di dalam borang 1 jadual dan di dalam borang 2 jadual ya. Jadi tuan-tuan boleh melihatlah ya bagaimanakah bentuk jadual itu berkenaan dengan peraturan-peraturan koperasi pengkompaunan itu ada dinyatakan di dalam peraturan ini ya. Tuan-tuan boleh lihat dengan lebih lanjut ya. Dan seterusnya, kita ada satu lagi peraturan yang telah pun dibuat oleh pihak SKM, iaitu peraturan-peraturan koperasi tabung bantuan kecemasan ya, Koperasi 2010. Jadi bila kita kata tentang kecemasan ini ya, tentulah meliputi aspek-aspek orang kata yang mencemaskan lah ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, di dalam peraturan ini ada menerangkan ya, apakah ya yang dimaksudkan dengan kecemasan itu, sebagai contohnya bencana alam ya, termasuklah banjir, ribut, kilat ya, puting beliung, gempa bumi, dan kemudian faktor-faktor yang di luar kawalan ya, sebagai contoh serangan ke atas tanaman, penyakit kaki dan mulut ya, penyakit-penyakit lain yang merosakkan tanaman ataupun haiwan ya. Dan kalau kita lihat ya di dalam peraturan koperasi ini, tabung bantuan kecemasan, dia nyatakan bahawa satu tabung yang dikenali sebagai tabung bantuan kecemasan ini ditubuhkan dan hendaklah terdiri ya daripada sejumlah wang yang diperuntukkan oleh Suruhanjaya daripada kumpulan wang pusat koperasi di bawah ya Subperaturan 35(2) ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, perbelanjaan yang boleh dipertanggungan kepada tabung bantuan ini ya adalah bagi untuk membayar kerosakan premis ataupun aset ataupun produk-produk koperasi ya akibat bencana alam ya, ataupun faktor luar kawalan yang telah pun saya nyatakan tadi ya. Dan untuk membantu koperasi ya membangunkan semula aktiviti ekonomi koperasi akibat bencana alam ataupun faktor luar kawalan. Jadi bermakna ya, atas sebab-sebab kecemasan inilah ya koperasi boleh memohon untuk mendapatkan bantuan ya daripada peraturan-peraturan ya tabung bantuan kecemasan koperasi ini. Dan tentu ada jawatankuasa yang akan menilai ya untuk memberikan bantuan kecemasan ini kepada koperasi ya. Dan di dalam peraturan ini juga ada menyatakan bahawa jawatankuasa hendaklah bagi pihak dan atas nama Suruhanjaya mempunyai fungsi yang berikut ya, iaitu menimbang dan meluluskan permohonan bantuan dan juga melabur ataupun mendepositkan dana tabung bantuan ini. Okey. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih lagi dengan peraturan yang selanjutnya, iaitu kita ada peraturan-peraturan koperasi subsidiary 2010 ya. Jadi untuk peraturan koperasi subsidiary 2010 ini ya, bila kita kata subsidiary tentulah maksudnya anak syarikat ya, yang mana koperasi perlu mematuhi ya prosedur yang ditetapkan untuk menubuhkan subsidiary dengan mendapatkan kelulusan daripada pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia ya. Jadi untuk itu kita berehat seketika dan kita akan sambung lagi selepas ini. Sekian, terima kasih.